sesi pertama ini, Ustazah akan bersama dengan kita untuk membincangkan apakah yang dimaksudkan dengan hadonah, hadonah dan pengenalan kepada hadonah itu. Dengan ini saya menjemput Ustazah untuk memberikan uh, pengisiannya. Silakan Ustazah. Okey, terima kasih kepada Ustaz Abdul Razak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. So sebelum saya memulakan dengan sesi perkongsian kita hari ini, suka juga saya menyebut bahawa ini adalah merupakan siri yang keempat di bawah program Cerdik Undang-Undang, dan tahniah jugalah kepada kru Ustaz Abdul Razak telah berjaya menjalankan program ini selama tempoh 4 minggu. Okey, dan daripada tajuk-tajuk yang kita bincangkan sebelum ini, kita berada dalam macam line cerita yang sama. Maksud kata dalam siri yang pertama kita bincangkan berkenaan dengan talak. Dalam siri yang kedua kita bincangkan berkenaan dengan fasakh. Dan yang ketiga kita bincangkan pada minggu lalu kita bincangkan tentang nafkah. Satu lagi yang juga penting untuk diketahui oleh para suami dan juga isteri kedua-duanya adalah berkenaan dengan hadhanah. Okay. Hadhanah, actually kalau kita bercakap dari sudut fiqh dia, hadhanah ini adalah, maksud dia adalah sisi, samping. Maksudnya kalau kita cakap tentang hadhanah ni, kita bercakap tentang anak kecil ataupun anak yang masih belum mencapai umur yang balik, yang mana mereka tidak mampu untuk berdikari sendiri. Jadi kita hadhanah ini maksudnya anak-anak itu letak di samping kita, di sisi kita. So that's why nama dia hadhanah lah. Okay. Dan bila kita bercakap tentang hadhanah, yang konsep di hadhanah ini adalah penjagaan. Maksud kata siapa yang memegang fizikal anak tersebut. Maksudnya anak itu berada dengan siapa. So bila anak itu contoh berada dengan ibu, sekali datang dengan hadhanah itu satu package adalah bermaksud anak itu akan dididik oleh ibunya. Maksudnya anak itu akan dibesarkan oleh ibunya. So daripada hadhanah ini lahirlah hak. Maksud kata dalam konteks tadi, kalau ibu mendapat hadhanah, ibu mempunyai hak. Basically kalau kita cakap di dalam konteks masa ni, hadhanah ni macam seolah-olah ada selepas bercerai, tapi sebenarnya hadhanah ni konsepnya menjaga anak tadi tu, dia sudah ada konsep itu walaupun dalam perkahwinan. Cumanya bila sekarang ni kita sebutlah nama hadhanah tu asing itu dia hak selepas perceraian. Sebenarnya hadhanah itu juga berlangsung atau berjalan dalam perkahwinan tadi. Okey, itu konsep hadhanah. Cumanya nak sebut dalam hadhanah ini daripada satu sudut dia kita sebut sebagai custodianship. Okey, satu lagi adalah guardianship. Okey, kita ada satu konsep yang mana yang tadi anak itu contoh hak hadhanah ataupun hak menjaga anak diberikan kepada ibu. Maksud kata anak itu akan dijaga, akan tinggal, akan dididik oleh ibu sepanjang penjagaannya. Pada masa yang sama kita ada satu lagi hak. Okay, hak ini yang kita sebutkan sebagai guardianship. Yang ini dimiliki secara mutlak oleh bapa anak tersebut. Maksud kata walaupun anak tadi itu berada tinggal di bersama dengan ibunya, bapa tadi masih lagi mempunyai hak guardianship. Maksud kata dia mempunyai hak untuk memutuskan anak dia ni perlu dibesarkan dengan cara bagaimana. Walaupun dibesarkan oleh ibunya, tapi macam mana dibesarkan boleh diputuskan oleh ayah. Okey. Dan contoh yang biasa adalah sekolah mana anak dia perlu pergi, sekolah kebangsaan ke, sekolah swasta ke, ataupun sekolah aliran agama ke, tahfiz ke, ataupun sekolah asrama ke dan sebagainya. Itu diputuskan oleh bapa. Jadi perlu difaham di sini bila kita bercakap tentang hadhanah, ada pihak daripada ada kuasa daripada ibu dan juga ayah kepada si anak. Okey. Siapa yang layak, berbalik kepada soalan Ustaz Abdul Razak tadi, siapa yang layak kepada hadhanah ini? Okey. Perlu difahamkan hadhanah ini bila berlakunya suatu penceraian atau kita sebut penceraian atau pembubaran. Maksud kata kes hadhanah ini bermula hanya bila mana perceraian telah berlaku. Maksud kata kalau suami isteri tadi bercerai dan kes penceraian selesai, barulah kes hadhanah boleh dibuka.
Dan kes hadanah ini akan dibicarakan atau akan diuruskan di mahkamah tinggi. Okay, dia special sikit. Dia tak pergi mahkamah biasa, dia tak pergi flow biasa, iaitu bermula pada mahkamah rendah. Sekiranya ada ketidakpuasan terhadap keputusan hakim, barulah dirayu ke peringkat mahkamah tinggi dan mahkamah rayuan. Okay, berbeza dengan hadanah, basically kita nak sebut bagi isteri ataupun ibu tadi ataupun ayah tadi, dia ada 2 resort saja. Maksud kata kes tu akan bermula di mahkamah tinggi. Contoh kata kalau kedua-dua pihak atau salah satu pihak tidak berpuas hati, maka final resort dia adalah ke mahkamah rayuan. Itu saja, dia ada 2 step. Alam dengan perkembangan pembangunan mahkamah syariah sekarang, saya difahamkan ada beberapa tingkat, ada tingkat lagi lah untuk mahkamah syariah itu, tapi itu di dalam topik yang berlain. Cumanya nak difahamkan sini, kes itu akan bermula di mahkamah tinggi. Okey, dan kes itu, kes hadanah ini hanya boleh dimulakan apabila sudah selesai kes cerai, talak, tak kisahlah sama ada talak itu berlaku persetujuan bersama ataupun pengesahan perceraian, ataupun kes-kes pembubaran perkahwinan, contoh yang kita bincangkan sebelum ni seperti fasakh. Selain itu kita ada talak ta'liq, kita ada huluk. Okey, so kalau yang begitu, bila kes sudah selesai baru boleh buka kes hak penjagaan. Okey, nama begitu perlu difahamkan, walaupun kes itu baru dibuka, anak tersebut sudah boleh berada dalam hak jagaan salah seorang lah, sama ada ayah dia ataupun ibu dia. Ya. Okey, so tadi bila kes buka di mahkamah tinggi, siapa yang layak? Okey, yang ini dari satu sudut, kalau kita lihat undang-undang, saya merujuk terus kepada peruntukan undang-undang yang terdapat di dalam Enactment Keluarga Islam Selangor. Kerana kalau kita bercakap tentang mana-mana undang-undang negeri ataupun undang-undang syariah negeri, ada persamaan ataupun ada standardization di situ. Jadi kalau kita ambil satu contoh enactment itu tidak menjadi masalah, saya kira ya. Jadi kalau kita lihat kepada peruntukan undang-undang dalam enactment keluarga Islam, contoh yang saya ambil ni Selangor, dalam seksyen 82 contoh disebutkan bahawa ibu adalah orang yang layak untuk menjaga anak-anak yang kecil. Disebut dalam perundangan begitu. Okey, kerana ini juga perlu lihat kembali kepada core dia. Dia ada kena dengan pensyariatan hadanah itu sendiri yang terdapat dalam pelbagai hadis. Okey, hadis yang paling diketahui adalah hadis yang daripada riwayat Ibn Umar yang menyebutkan bahawa seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW, dan dalam hadis tersebut wanita tersebut macam mengadulah berkenaan dengan anaknya yang kecil dan suaminya cuba merampas. Okey, wanita tersebut menyebutkan bahawa inna bni, anakku ini hadza, dia macam apa kita kata, macam mengadu atau merayulah. Dia ayat yang digunakan dalam hadis tu sangat-sangat syahdu sebenarnya, sebab ibu tu ataupun isteri tadi tu datang kepada Rasulullah SAW dan mengadukan bahawa anak dia ni, dia kata saya punya batni ni adalah tempat dia duduk sebelum dilahirkan, dan aku juga adalah tempat dia musuh, dan ribaanku ini adalah tempat dia duduklah, selalu duduk. Hijri lahu hawa, okey, tempat dia bermain. Okey, dan disebutkan dalam hadis tu, inna abahu, iaitu suami dia, talaqani, telah menceraikan aku, wa arada an yantazi'ahu minni, dan mahu merampas anak itu daripadaku. Faqala Rasulullah SAW, anti ahaqqu bihi, kamu adalah berhak kepada anak tadi. Disebut dalam hadis tersebut, melainkan sekiranya lam tankihi, sekiranya kamu tidak berkahwin. Maksudnya kalau berkahwin, daripada hadis kita boleh faham, maka terlupuslah hak ibu tadilah untuk melihara anak yang kecil tadi. Okey, tapi kita tak berhenti di situ, sebab kita dalam memutuskan kepada siapa anak itu paling layak dijaga, ada banyak lagi pertimbangan yang akan dilakukan oleh mahkamah. Bahkan kalau kita cakap tentang hadis itu, dia macam prinsip asas. Tapi kalau kita lihat dalam kes-kes yang berlainan, yang ini saya kira mungkin yang tahu sejarah dan sebagainya boleh membaca berkenaan dengan pertikaian hadanah yang berlaku di antara Sayyidina Ali
dan juga Ja'far bin Abi Talib, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib, berkenaan dengan satu lagi Zaid bin Harithah. Mereka ini macam berebutlah kita kata atau mempertikaikan berkenaan dengan anak Sayyidina Hamzah. Kalau nak tengokkan kisah itu, masing-masing ada pertalian ataupun ada hubungan-hubungan tertentulah dengan anak Sayyidina Hamzah tadi tu. Tapi begitu, Rasulullah SAW telah memutuskan bahawa anak tadi tu akan duduk bersama dengan Ja'far, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Kalau kita tengokkan kisah tu, isteri sebenarnya anak tu dia adalah merupakan anak buah kepada isteri Sayyidina Ja'far. Tapi sedangkan dalam konteks itu Sayyidina Ja'far tu isteri Sayyidina Ja'far tu sudah berkahwin lah dengan Sayyidina Ja'far. Dia maksud kata status dia sudah berkahwin tidak menjadikan masalah lah untuk anak tadi diberikan kepada jagaan wanita yang sudah pun berkahwin dengan dengan orang lain lah maksudnya. Dalam konteks tadi tu, kisah tu semula adalah dia diletakkan di bawah jagaan mak saudara dia, sedangkan mak saudara dia ada suami yang bukan ajnabi kan. Tapi masih lagi boleh diberikan. Maksudnya ada juga pertimbangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang mengambil kira hakikat bahawa walaupun berkahwin masih lagi, ataupun isteri ataupun ibu dia tu sudah berkahwin masih lagi berhak untuk mendapat hak jagaan. Bahkan kalau kita tengok beberapa kes juga memang ada dua-dua. Maksudnya ada kes yang mana isteri tadi tu berkahwin lucut dia punya kelayakan. Satu lagi ada juga kes yang berlainan, isteri tu sudah berkahwin tapi hakim telah mengekalkan anak tersebut bersama dengan isteri ataupun dia bersama dengan ibunya lah walaupun ibunya sudah berkahwin dengan orang lain. So sekali lagi dia balik kepada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tapi cuba dari sudut perundangan, kalau anak itu kecil dia bersama dengan ibunya. Kerana kita melihat kepada masalah anak tersebut, anak yang kecil bersama dengan ibunya, dia menyusu dengan ibunya, dia perlukan macam sentuhan lembutlah seorang ibu, yang mana ada beberapa masalah ini sukar untuk didapati sekiranya dia adalah anak kecil dan diletakkan di bawah jagaan bapa. Tapi at the same time, kita kena faham untuk undang-undang itu tadi, macam saya tadi sebut, ada pertimbangan lain. Dan at the same time, dalam perundangan juga ada syarat-syarat tertentu yang ibu tadi perlu penuhi untuk mengekalkan hak hadanah itu bersama dengan dia. Maksud kata anak itu dengan dia, ada syarat-syarat dia. Contohnya macam dia berkait. Ada beberapa kes yang boleh dibaca sendiri, saya kira bahan-bahan ini ada saja di dalam available di Google pun ada, alhamdulillah, di jurnal-jurnal pun ada, alhamdulillah. Untuk siapa yang mahu tahu lebih lanjut boleh cari bacaan sendiri. Cumanya nak disebutkan bahawa apabila anak tadi tu dia dengan ibu dia, okey, cumanya dibuktikan ibu dia ni berkelakuan dalam perundangan disebutkan berkelakuan ataupun berakhlak tidak baik. Memang ada kes yang mana ditunjukkan oleh suami kepada isteri tadi ataupun ayah kepada anak tadi bahawa ibunya contoh pernah meninggalkan anak dia. Ibunya ada hubungan dengan lelaki lain. Ibunya suka bersosial. Memang ada kes yang Ustaz sangat mengejutkan lah. Walaupun dia ada anak kecil tapi dia hidup dengan cara begitu. Dan dalam kes itu mahkamah telah memutuskan anak itu dipelihara oleh ataupun hadanah itu diberikan kepada bapa walaupun anak dia kecil. Kerana ibunya telah kehilangan kelayakan. Okay. So itu satu, betul dalam undang-undang ada hak ibu tapi ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. So bila dia dah hilang kat situ, maka dia akan pergi kepada bapa. Namun begitu dalam perundangan yang sama juga diberikan dia punya priority dia. Contoh yang pertama, kalau disebutkan dalam undang-undang tu, yang pertama adalah ibu. Ya, anak kecil tadi. Jadi kalau berlaku kes-kes tertentu di mana ibu tadi ni hilang kelayakan, dia akan pergi kepada ibu. Maksudnya nenek dia tapi belah ibu. Nenek kepada anak kecil tadi belah ibu. Kemudian yang ketiga, dia akan pergi kepada bapa dia. Dan kemudian akan pergi kepada ibu, kepada bapa dia, dan kemudian baru pergi kepada waris-waris. Contohnya seperti ini saya jarang jumpa lah, tapi contoh kata dia ada
ayah anak kecil tentu, dia ada kakak yang lebih tua, dan kakak itu sudah berkahwin atau berkahwin, umur dia sudah mencukupi untuk dia mengambil tanggungjawab menjaga adik dia. Anak kecil tadi boleh diletakkan bawah jagaan kakaknya pun boleh. Tapi dia bawah, bukan prioriti lah, dia bawah-bawah lagi dia punya, kalau ikutkan dia punya sequence tu. Okay. So sekali lagi, anak kecil ibu itu layak. Tapi perlu difahamkan di sini, bila anak itu mencapai satu umur, iaitu kalau disebutkan dalam fiqh dan undang-undang kita pun ambil benda yang sama, iaitu apabila bagi anak lelaki umur 7 tahun, dia panggil memayizkan Ustaz kan. Tapi dah jugalah, maksudnya 7 tahun, bagi anak perempuan 9 tahun. Yang ini boleh berpindah kepada bapanya. Ini teorinya saja. Saya kira kalau kita bincangkan berkenaan dengan apa yang berlaku dari sudut realitis selepas pada break ini, kemungkinan kita akan nampaklah lebih jelas kenapa daripada ibu tadi boleh berpindah pada bapa, ataupun daripada bapa boleh pindah pada ibu, ataupun mungkin hak penjagaan bersama tapi selepas tu jadi hak penjagaan sepenuhnya kepada satu pihak. Okey, jadi kita akan kongsikan selepas daripada break ni.